Pembelajaran hari ini ialah Matematik tingkatan 1, bab 6 persamaan linear, bahagian 2, 6.2. 6.2 persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. 6.2a mengenal persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. 6.2b membentuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. 6.2c menentukan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. 6.2d mewakilkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah secara graf. 6.2a mengenal persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Ciri-ciri persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Mempunyai dua pemboleh ubah. Pemboleh ubah iaitu dua huruf. Kuasa setiap pemboleh ubah ialah 1. Bentuk umum adalah AX tambah dengan BY sama dengan C. Dengan keadaan A dan B bukan sifar, iaitu A dan B merupakan nilai. Contoh, terangkan sama ada persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah atau bukan. A, kita lihat pada A. 3P tolak dengan Q sama dengan 6. Di sini kita lihat melibatkan dua pemboleh ubah P dan juga Q, dan kuasanya adalah kuasa 1. Maka penyelesaian A, persamaan ini adalah dua pemboleh ubah kerana persamaan ini mempunyai dua pemboleh ubah iaitu P dan Q dengan kuasa pemboleh ubah ialah 1. Lihat kepada contoh B. 7x kuasa 2 tambah dengan 5y sama dengan 9. Kita lihat di sini melibatkan dua pemboleh ubah iaitu x dan juga y. Tetapi di sini kita lihat kepada x, pemboleh ubah x, mempunyai kuasa 2. Jadi di sini bukan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah disebabkan oleh kuasa 2. Jadi penyelesaian B bukan kerana kuasa pemboleh ubah X ialah 2. 6.2b membentuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Lihat kepada contoh. Bentukkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah bagi setiap yang berikut. Lihat pada soalan A. Beza antara dua nombor ialah 18. Lihat kepada penyelesaian. Di sini kita lihat. Katakan dua nombor masing-masing. Nombor belum diketahui. Jadi kita wakilkan dengan pemboleh ubah iaitu di sini kita wakilkan dengan P dan juga Q. Jadi apabila kita lihat perkataan beza. Beza menunjukkan tolak. Jadi kita boleh katakan nombor yang terlibat iaitu P tolak Q sama dengan 18. Ataupun kita boleh letak Q tolak dengan P sama dengan 18. Lihat kepada contoh B. Simpanan wang saku Ahmad ialah RM(X) dan simpanan wang saku Norita ialah Y. Jumlah simpanan wang mereka ialah RM600. Jadi di sini menunjukkan jumlah. Apabila menunjukkan jumlah, jumlah simpanan, jadi bermaksud hasil tambah. Jadi yang terlibat adalah pemboleh ubah X. Kita lihat pada penyelesaian B. Jumlah simpanan sama dengan 600. Jadi jumlah simpanan melibatkan wang saku Ahmad iaitu X dan juga wang saku Norita iaitu Y. Maka X tambah dengan Y sama dengan 600.
Okey, seterusnya kita lihat kepada contoh. Okey, ni contoh seterusnya. Di sini contoh ini ialah tulis situasi bagi setiap persamaan linear dalam dua pemboleh ubah yang berikut. Okay, jadi kita daripada persamaan linear dalam dua pemboleh ubah ini, kita tukar kepada situasi. Situasi iaitu menggunakan ayat. P tolak Q sama dengan 6. Okey, dengan keadaan P dan Q masing-masing mewakili bilangan murid lelaki dan murid perempuan. Jadi di sini kita lihat. Okey, kita lihat di sini P. P adalah murid lelaki. Okey. Q adalah murid perempuan. Okey. Kita lihat di sini P tolak Q sama dengan 6. Okey. Jadi cikgu tulis semula P tolak Q sama dengan 6. Jadi untuk membaca persamaan linear ini, kita tentukan pemboleh ubah. Katakanlah kita letak P di hadapan, maka kita akan menghasilkan persamaan 6. Okey, akan tambah dengan Q. Okey, di sini kita lihat P mewakili lelaki. Okey, P adalah lelaki. Q adalah perempuan. Jadi daripada persamaan ini akan baca jumlah lelaki, okey, murid lelaki ni adalah 6. Okey, maksudnya perempuan campur dengan 6. Jadi kita boleh katakan bilangan murid lelaki adalah 6 orang lebih daripada bilangan murid perempuan dalam suatu ekspedisi yang diadakan pada cuti sekolah yang lalu. 6.2c menentukan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okay, suatu persamaan linear dalam dua pemboleh ubah mempunyai banyak pasangan penyelesaian yang mungkin. Okay, lihat kepada contoh. Tulis 3 pasangan penyelesaian yang mungkin bagi 2x tambah y sama dengan 6. Okey, dalam penyelesaian di sini, okey, kita lihat. Okey, yang pertama, maksudnya kita akan ganti nilai. Okey. Okey, 2x tambah y sama dengan 6. Ini adalah persamaan yang diberi. Okey. Katakanlah kita gantikan nilai x kita kosong. Okey, kita akan gantikan nilai x kita kosong. Kita akan masuk pada nilai x. Okey. Jadi 2 darab kosong tambah y sama dengan 6. 2 darab kosong, kita akan menghasilkan kosong. Okey. Jadi nilai di sini tiada, jadi y akan dapat 6. Kita akan dapat pasangan nilai. Okey, bila x kosong, y 6. Okey. Seterusnya kita lihat kepada yang kedua. Kita gantikan nilai x kita 1. Okey, kita akan masuk nilai 1 di bahagian x. Okey, 2 darab 1 kita akan dapat 2. Tambah y sama dengan 6. Okey, bahagian nombor 2 kita pergi ke kanan. Okey, 2 daripada kiri ni adalah tambah. Jadi bila ke kanan maka kena tolak. Jadi 6 tolak 2 dapat 4. Jadi y akan dapat 4. Jadi persamaan yang kedua, penyelesaian kedua kita akan dapat bila x kita 1, y 4. Okey, seterusnya kita gantikan dengan nilai x kita 2. Kita akan masuk pada bahagian x. 2 darab 2 kita akan dapat 4. Okey.
4 tambah Y sama dengan 6. Jadi Y sama dengan 6. 4 ke kanan kena tolak. Okey, jadi tolak 4. Jadi kita akan dapat Y sama dengan 2. Jadi penyelesaian kedua, X2, Y sama dengan 2. Okey, lihat contoh seterusnya. Okey. Osman telah membeli 5 helai jersey pasukan harimau dan jersey pasukan kancil. Berapakah bilangan jersey yang mungkin dibelinya bagi setiap pasukan? Okey, daripada soalan ini kita akan bina satu persamaan dua pemboleh ubah. Okey, kita lihat kepada perkara penting. Okey, Osman telah membeli 5 helai jersey. Okey, 5 helai jersey itu pasukan harimau dengan pasukan kancil. Jadi pasukan harimau dengan kancil kita wakilkan dengan pemboleh ubah. Okey, kita lihat kepada penyelesaian. Okey, katakan bilangan jersey pasukan harimau diwakilkan dengan X. So, harimau diwakilkan dengan X. Dan bilangan jersey pasukan kancil diwakilkan dengan Y. Oleh kerana Osman membeli 5 helai jersey, jadi kita akan ambil pasukan harimau ditambah dengan pasukan kancil. X tambah Y sama dengan 5. Okey, ini adalah persamaan yang terbina. Okey. Jadi, untuk mencari nilai, okey, kita boleh gantikan sebarang nilai. Katakanlah kita gantikan X kita 1. Okey, kita gantikan dalam persamaan. Okey, di sini kita gantikan X kita 1. Okey, jadi cikgu tulis dulu nilai. Okey, X tambah Y sama dengan 5. Okey, sama dengan 5. Okey, di sini X kita akan gantikan sebagai nilai 1. Okey, 1 tambah dengan Y sama dengan 5. Okey, jadi kita akan dapat nilai Y sama dengan 5. Okey, 1 dibawa ke kanan akan tolak dengan 1. So, kita akan dapat Y sama dengan 4. Okey, jadi apabila X kita 1, maka Y akan dapat 4. Dan apabila kita menggantikan sebarang nilai lain, okey, kita akan masuk nilai 2. Macam biasa, kita akan masuk pada nilai X 2. Dan kita akan kira, kita akan dapat nilai Y adalah 3. Dan apabila kita masuk nilai X kita 3, kita akan dapat Y adalah 2. Dan apabila kita masukkan nilai X kita 4, maka Y kita 1. Enam 6.2D mewakilkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah secara graf. Lengkapkan jadual bagi setiap persamaan yang diberikan. Okey, untuk melengkapkan jadual, okey, kaedahnya sama seperti yang kita pelajari tadi, hanya menggantikan nilai. X tolak Y sama dengan 92. Okey, jadi kita masukkan nilai kosong. Contohnya kita akan masuk nilai kosong pada nilai X. Okey, kosong tolak Y sama dengan 92. Jadi, di sini nilai X adalah kosong. Jadi, Y akan dapat 2. Okey, jadi pasangan titik adalah 0, 2. Okey, seterusnya kita lihat kepada nilai yang kedua, iaitu nilai 1. Okey, kita ganti dalam persamaan yang diberi.
X tolak Y sama dengan negatif 2. So, kita akan masukkan nilai X kita adalah 1. Jadi, kita akan masuk nilai 1 tolak Y sama dengan negatif 2. Jadi, 1 dibawa ke kanan. Daripada kiri adalah positif 1. Dibawa kanan akan menjadi negatif 1. Maka, negatif Y sama dengan negatif 2 akan tolak dengan 1. Negatif Y akan dapat negatif 3. Jadi, Y sama dengan 3. Jadi, pasangan yang kedua adalah titik 1, 3. Dan seterusnya kita akan mengikut kaedah yang sama. Kita gantikan dengan nilai 2 pada X. Seterusnya 3, 4 dan 5. Yang kita akan dapat nanti iaitu nilai apabila 2 dimasukkan dalam X. Maka kita akan dapat di sini titik 2 kita akan dapat 4. Okey. Apabila kita masukkan nilai 3, Y akan dapat 5. Okey, kita ulang dalam pengiraan yang sama. Hanya gantikan nilai pada X. Dan apabila kita masukkan nilai pada 4, maka Y akan dapat 6. Dan apabila kita masukkan nilai X sama dengan 5, Y akan dapat 7. Okey. Jadi setiap titik yang terhasil kita akan lukis pada graf iaitu 0, 2. Okey, lepas tu 1 dan 3, 2 dan 4, 4, 6 dan seterusnya 5, 7. Jadi kita akan plot satu graf garis lurus. Bahan merujuk kepada buku teks tingkatan 1 KSSM KPM. Disediakan oleh Cikgu Hasnira binti Ali. Sekian, terima kasih.